Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Hadis yang ke-33 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata manusia diberikan semua benda berdasarkan apa yang mereka dakwa, maka seorang lelaki akan mendakwa untuk mendapatkan harta manusia dan juga darah mereka. Tetapi beban pembuktian itu adalah ke atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah adalah bagi orang yang mengingkarinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan kata Al-Imam An-Nawawi, sebahagian daripada hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kita tak banyak nak cerita tentang hadis ni sebab satu, kita dah cerita banyak kali tentang Ibnu Abbas sebelum daripada ni. Kita masuk terus berkaitan dengan hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang hampir sama, cuma disebut walakinnal yamin 'alal mudda'a 'alaihi. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas, Nabi cuma kata sumpah ke atas orang yang didakwa ataupun orang yang kena pendakwaan. Berbeza dengan hadis yang kita baca ni. Yang kita baca ni, bukti dibawa oleh orang yang mendakwa, sumpah oleh orang yang mengingkari dakwaan itu. Tapi dalam hadis Bukhari dan Muslim juga daripada Ibnu Abbas dari jalan Ibn Abi Mulaikah, Nabi kata sumpah ke atas orang yang mudda'a alaihi, orang yang dikenakan dakwaan. Itu sahaja beza dia, maksudnya sama. Ibnu Salah rahimahullah juga memasukkan hadis ni dalam kitabnya Al-Ahadith Al-Kulliyat. Kita dah baca dulu kan awal kelas tentang kitab-kitab berkaitan dengan himpunan hadis-hadis Jawami'ul Kalim, ataupun hadis yang bunyi dia pendek, maksud dia banyak. Jadi antara orang yang awal menulis dalam bab ini adalah Ibnu Salah sebelum daripada orang lain. Dan Ibnu Salah juga telah memasukkan hadis ni di dalam kitab yang sama, memasukkan hadis ni dalam kitab dia. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan daripada Al-Ash'ath Ibn Qais. Ash'ath Ibn Qais dalam hadis Bukhari dan Muslim, dia mai kepada Nabi SAW dengan seorang lelaki berebut tanah, ataupun berebut bir, berebut telaga. Ash'ath kata telaga tu dia punya. Seorang lagi lelaki kata dia punya telaga. Datang kepada Nabi. Nabi beritahu kepada Ash'ath, syahidaka aw yaminu, datangkan dua orang saksi ataupun dia bersumpah. Kata Ash'ath, idzan yahlif wala yubali. Kalau macam tu, dia akan sumpah tipu. Dia akan sumpah kata telaga itu dia punya, lalu dia ambil. Maka Nabi SAW bersabda, man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malan huwa fiha fajir laqiyallah wa huwa alaihi ghadban.
Nabi kata sesiapa yang bersumpah dengan satu sumpah, kerana sumpah itu dia dapat satu benda, dia memiliki satu benda dengan jalan yang salah, fajir, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepada dia. Jadi hadis ni menceritakan tentang bagaimana kita berurusan dalam berebut harta, ataupun dua orang berbeza pandangan tentang harta. Juga dalam bab berkaitan dengan jenayah. Jadi dalam hadis ni Nabi ajar, sesiapa yang nak mendakwa orang lain, dia mesti mendatangkan bukti. Sesiapa yang menolak dakwaan, cukuplah bagi dia dengan bersumpah. Para ulama, mereka bahaskan siapa orang yang mendakwa dan siapa orang yang dikenakan dakwaan. Siapa yang kena datangkan bukti dan siapa yang kena sumpah. Antara yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali, yang disebut oleh Ibn Rajab, Al-Mudda'i ataupun orang yang mendakwa, artinya orang yang menuntut amran khafiyan, benda yang tersembunyi, itu dikira mendakwa. Orang yang didakwa ataupun orang yang mengingkari dakwa, dia yatlub amran jaliyan, menuntut urusan yang terbuka. Maksudnya apa? Dalam bab ini kita kena kira status quo di mana, ataupun hukum asal dia macam mana. Jadi orang yang berpegang dengan hukum asal, dia sekadar sumpah dah memadai. Tetapi orang yang mendakwa benda yang khafi, tersembunyi, ataupun berbeza dengan asal, dia kena datangkan bukti. Macam mana kita nak tahu hukum asal? Kaedah syarak menyebutkan adamul asliyah. Asal-asal semua benda dikira tak wujud, melainkan ada bukti kewujudan benda itu. Hutang sebagai contoh. Seseorang tak dikira berhutang dengan orang lain, melainkan ada bukti dia hutang. Jadi kalau dua orang datang mengadu dan juga berebut, kawan ni kata dia hutang aku, dia tak mau bayar balik. Seorang lagi pula kata tak, aku tak hutang sebenarnya. Asalnya dikira apa? Dia tak hutang. Melainkan orang yang bagi hutang tu datangkan bukti dia berhutang dengan aku. Itu nama dia asal-asal semua benda dikira tak wujud, melainkan datang bukti. Sama juga kes yang kedua. Orang ni dia hutang dengan sahabat dia, hutang dengan orang lagi satu. Kawan dia ni jumpa dia kat tepi jalan, kan bayar balik hutang dia. Bayar hutang dia dah selesai. Tapi pemberi hutang ni, ketika dia bagi hutang, dia tulis, si fulan pinjam daripada aku jumlah sekian-sekian. Ketika orang tu bayar balik hutang kat dia, dia tak tulis. Datang dua orang mengadu kepada qadi. Kawan tu kata, aku dah jumpa dia kat jalan, aku dah bayar balik dah duit dia. Dia kata, memanglah hang jumpa aku kat jalan, aku ingat hang jumpa aku kat jalan. Memang kita selisih kat jalan, tapi aku tak ingat hang bayar balik duit aku. Apa qadi buat? Qadi kira dia belum bayar. Sebab ketika bayaran itu dibuat, tak boleh dibuktikan. Jadi ini kaedah yang dibawa keluar daripada hadis ini. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit dengan jalan yang dhaif, kata Zaid, Nabi berurusan dengan qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin talaba 'inda rajulin talabatan fa innal matlub huwal aula bil yamin. Apabila seseorang meminta sesuatu daripada orang lain, orang yang diminta itu dia lebih layak bersumpah. Kita nak minta, kita tak boleh sumpah, kita kena datangkan bukti. Tapi dia yang kita minta daripada dia, dia boleh bersumpah. Dan nanti kita akan masuk kes jenayah. Kita bincang tentang urusan melibatkan duit dalam bab hutang dan sebagainya. Sewa sebagai contoh. Orang sewa rumah, dia tulis siap-siap dia sewa rumah, tapi bayar bulanan tu dia tak tulis. Orang tu bayar, dia simpan. Orang tu bayar, dia simpan. Sampai satu ketika, kadang-kadang kita manusia ni kita lupa. Kita dah pergi kutip hutang dah, banyak sangat harta kan, dia lupa rumah mana dia pergi kutip. Dia pergi rumah tu, dia kutip sekali lagi.
Bila dia kutip, kawan tu kata, aku dah bayar dah, anda mai dah. Dia kata, tak, bulan ni aku tak mai lagi. Yang aku mai tu bulan lepas. Baru je hang mai aku bagi. Bergaduh. Maka dalam kes begitu, asalnya tak bayar. Asalnya engkau memang sewa rumah dia, engkau belum bayar. Al-matlub, orang yang diminta itu, dia cukuplah sekadar dia bersumpah. Jadi hukum, kita pegang hukum asal dulu. Hukum asal hutang tu belum bayar. Maka orang yang penyewa ni, dia kena buktikan yang dia bayar. Sebab asalnya dia belum bayar. Tetapi tukang kutip sewa ni cukuplah sekadar bersumpah. Sumpah aku tak mai lagi bulan ni. Dia kata anda mai dah, datangkan bukti. Dia kata sumpah aku dah bayar, itu tak pakai. Jadi ini berkaitan dengan urusan yang melibatkan jual beli. Apabila kita bincang kes-kes jenayah, prinsip dia sama juga. Para ulama menyebutkan bara'atun asliyah. Seseorang itu dikira tidak bersalah melainkan setelah dia dibuktikan bersalah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kes berkaitan dengan qazaf kan, menuduh orang lain berzina, agama mendatangkan satu beban pembuktian yang cukup susah. Berbeza dengan kes bunuh. Kalau kes bunuh, 2 orang saksi dah memadai. Kes minum arak, 2 orang saksi dah memadai. Minum arak lagi berat daripada berzina. Tetapi menuduh orang berzina, Islam mewajibkan fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Hendaklah 4 orang daripada kamu menjadi saksi. Boleh tak kita nak datangkan bukti lain selain daripada saksi dalam kes zina? Tak boleh. Ini nanti kita akan cerita boleh tak boleh. Cuma kalau kita baca dalam kitab sirah, di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, berlaku satu tuduhan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Tuan-tuan, bila kita baca sirah ni kan, kalau boleh tuan-tuan boleh tulis, kita tulis kan, takut lupa. Banyak kita cerita kan, sepanjang 3 tahun ni. Banyak, 3 tahun, 2 tahun, dekat 3 tahun dah lah kan. Kan, banyak benda kita cerita. Kita cerita tentang dulu kita cerita Aisyah, kita cerita Sa'ad bin Ubadah, kita cerita tentang Ka'ab bin Malik punya taubat. Baru ni kita cerita tentang perang Harrah. Jadi tuan-tuan kena tulis sikit, takut lupa. Sayang kan, kita bercerita-cerita, kita datang, kita ingat, nanti balik kita lupa. Tengok YouTube, tengok YouTube. Baca tak lain. Boleh tengok. Recorder tu. Tak, kadang-kadang sayang bila kita baca-baca sirah nanti kita lupa. Sebab cerita ni ketika kita dengar tu memanglah seronok. Lepas tu cerita-cerita kampung kita boleh ingat sebab kita ulang-ulang kali-kali. Ini kita cerita sekali, kemungkinan besar kita akan lupa. Ini nak cerita satu lagi cerita penting yang berlaku. Di zaman Umar Al-Khattab, seorang sahabat Nabi, Al-Mughirah bin Syu'bah, dia telah dituduh zina. Mughirah bin Syu'bah ni sahabat Nabi yang awal lah dia masuk Islam. Dia duduk ketika Nabi berhijrah, dia telah berada di Madinah bersama dengan Nabi SAW. Al-Mughirah, sebelum kita cerita pasal tuduhan dia orang yang rapat dengan Umar. Dia dekat hubungan dia dengan Umar. Al-Mughirah juga ketika Umar diangkat menjadi khalifah, dia orang pertama yang bai'ah kepada Umar. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah, mula-mula Umar hantar dia jadi governor di Bahrain. Tu orang Bahrain tak suka kat dia, Umar hantar dia pergi ke Basrah. Dia duduk di Basrah. Jadi ini berlaku ketika dia di Basrah. Nanti kita cerita cuma sedikit tentang Al-Mughirah bin Syu'bah ni. Dia duduk di Basrah. Kemudian setelah berlaku kes ni, Umar keluar daripada Basrah, dia pergi ke Kufah. Sampailah di zaman Uthman, Al-Mughirah bin Syu'bah duduk di Kufah. Ketika berlaku peperangan ataupun ketika berlaku fitnah antara Ali dengan Muawiyah, Al-Mughirah dia jumpa dengan Ammar bin Yasir. Dia jumpa dengan Ammar. Ammar bagi tahu kat Mughirah, hendak aku tunjukkan kau satu benda, kalau kau buat, engkau akan mendahului orang lain. Dan juga engkau boleh sampai sama tahap dengan orang yang di hadapan kau. Mughirah tanya kepada Ammar, apa benda tu? Ammar bagi tahu dia, keluar, kita kena pertahankan Khalifah Ali pada ketika itu. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Ammar pada ketika itu, nak tak aku bagikan engkau satu cadangan yang bagus?
Cadangan. Al-Mughirah beritahu kepada Ammar, engkau simpan pedang kau balik ke rumah, engkau duduk di rumah. Aku simpan pedang aku balik ke rumah, aku duduk di rumah, biarkan mereka berperang, kita jangan terlibat. Ammar beritahu kepada Mughirah, itu tak boleh. Aku takkan membutakan mata aku setelah aku melihat. Setelah aku lihat kebenaran, aku takkan butakan mata aku. Jadi Mughirah pesan kepada Ammar pada ketika itu, apabila datangnya Sail, ataupun Sail ni apa nama? Kan dekat sini ada Sail Al-Khabir. Sail, dia lembah lubang sikit. Bila musim banjir, air akan lalu kat situ. Lembah lah kan orang panggil. Bila musim besar, air tak lalu. Jadi Mughirah pesan kepada Ammar, apabila kau nampak Sail, fajtanib majratah, duk jauh daripada aliran Sail. Jalan bahasa Melayu apa Sail ni? Ya, macam lembah. Wadi. Bila nampak wadi ni, apabila kau nampak dia di situ, jangan duduk dekat dengan aliran air. Jadi balik kepada cerita Mughirah. Di zaman Umar, ketika Al-Mughirah bin Syu'bah di Basrah, seorang sahabat Nabi, Abu Bakrah, dia tulis surat kepada Umar, bagitahu kepada Umar, Al-Mughirah bin Syu'bah telah berzina. Abu Bakrah kata, aku melihat Mughirah berzina. Umar panggil Abu Bakrah dan panggil siapa lagi yang lihat. Kumpul-kumpul orang yang lihat semua. Orang yang menulis sirah menyebutkan Umar ketika itu Umar rungsing, Umar sedih. Sebab kalau terbukti, artinya dia seorang gubernur telah melakukan kesalahan besar, seorang sahabat Nabi. Lalu Umar panggil Abu Bakrah. Abu Bakrah juga sahabat. Umar tanya Abu Bakrah, engkau nampak tak dia berzina? Abu Bakrah kata, memang aku nampak dia berzina. Engkau nampak dia memasukkan dan mengeluarkan? Abu Bakrah kata, aku nampak dia memasukkan dan mengeluarkan. Umar tanya Abu Bakrah, siapa lagi yang nampak? Abu Bakrah sebut antara orang yang nampak juga selain daripada dia adalah Nafi' ibn Harith. Nafi' ibn Harith juga seorang sahabat. Umar panggil Nafi' ibn Harith. Engkau nampak tak dia berzina? Nafi' ibn Harith kata, aku nampak dia berzina. Engkau nampak dia memasukkan dan mengeluarkan? Nafi' kata, aku nampak. Umar panggil, siapa lagi yang nampak? Shibil ibn Ma'bad. Shibil ibn Ma'bad pula datang. Umar tanya, engkau nampak Mughirah bin Syu'bah berzina? Dia kata, aku nampak. Engkau nampak dia masukkan dan keluarkan? Shibil kata, aku nampak. Umar panggil yang keempat, iaitu orang yang keempat, Ziyad ibn Ubaid. Datang Ziyad ibn Ubaid. Ziyad ketika tu dia muda. Umar tanya dia, engkau nampak dia berzina? Ziyad kata, aku tak nampak dia berzina. Umar tanya, apa yang kau nampak? Aku nampak qabih, benda yang tak elok. Aku nampak dia dengan duduk dengan perempuan tu, dan aku dengar suara ketika itu, suara tinggi, nada suara, nafas suara tu tinggi. Umar tanya kepada Ziyad, betul kau tak nampak dia berzina? Tak, aku tak nampak dia berzina. Kalau kau nampak dia berzina, dia akan kena hukum. Lepas tu dia kata dia tak nampak. Apa Umar buat? 3 orang ni, Nafi', Abu Bakrah, 2 orang sahabat, dan juga Shibil, seorang lagi. 3 orang ini dihukum sebat 80 kali. Mereka ni bukan orang yang tipu. Mereka ni bukan orang yang tak ada amanah. Sahabat Nabi Abu Bakrah, namanya ditulis di kalangan sahabat. Hadis diambil daripada dia. Al-Mughirah bin Syu'bah yang dituduh pun, hadis diambil daripada dia. Umar kata, aku tak kira. Tak ada 4 orang saksi. Sekarang kamu 3 orang je, aku sebat 80 kali setiap seorang. Umar sebat. Setelah 3 orang ni disebat, Umar tanya mereka, sekarang kamu nak taubat ataupun tak? Sebab apabila orang bertaubat, tarik balik pendakwaan, syahadahnya diterima selepas daripada. Tapi kalau dia tak tarik balik pendakwaan, syahadah dia takkan diterima. Umar tanya kepada Nafi'. Nafi' kata, okey, aku tarik balik dakwaan aku. Dia dah kena sebat. Dia selepas itu persaksian dia diterima. Umar tanya Shibil, engkau tarik balik ke tak tuduhan kau? Shibil kata, okey, aku tarik balik. Umar tanya Abu Bakrah, engkau tarik balik ke tidak tuduhan kau? Abu Bakar kata, wallahi aku memang nampak dia berzina. Macam mana aku nak tarik balik? Aku tak tarik balik. Umar kata, kalau macam tu aku sebat kau lagi sekali 80 kali. Apabila Umar nak sebat Abu Bakrah 80 kali, Ali kata tak boleh. Kalau kau sebat dia 80 kali, artinya engkau menganggap dia 2 orang. Kalau engkau menganggap dia 2 orang, artinya engkau kena sebat
Al-Mughirah bin Syu'bah. Sebab 2 orang campur lagi 2 orang dah jadi 4 orang. Jadi kalau engkau tak nak hukum Al-Mughirah bin Syu'bah, engkau tak boleh sebat Abu Bakrah 2 kali. Abu Bakrah kata, aku tak kira, cuma aku sumpah memang aku nampak dia berzina. Al-Mughirah, Umar lepaskan dia. Sebab tak cukup saksi. Dalam kes macam ni, kalau kita baca di kalangan sahabat, pertama sekali kita percaya bahawa para sahabat adalah orang yang adil, orang yang amanah mereka terpelihara. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam kes begini, mesti salah satu silap ataupun salah. Sama ada Abu Bakrah tersilap di dalam menuduh, ataupun Al-Mughirah melakukan kesalahan zina. Salah satu mesti silap. Apa pendirian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Benda yang kita tak tahu, kita diamkan. Dan kita tidak bercakap benda-benda yang buruk tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang tanya kita tentang Al-Mughirah bin Syu'bah, kita kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu tidak sabit ke atasnya tuduhan zina. Tak cukup beban pembuktian untuk katakan dia berzina. Itu tentang Al-Mughirah. Apabila orang tanya kepada kita tentang Abu Bakrah, kita kata Abu Bakrah pada pandangan dia yakin dan dia bersumpah Mughirah telah bersyu'bah, Mughirah telah berzina. Tetapi betul tak betul? Wallahu a'lam. Jadi pendirian kita tentang apa yang berlaku di kalangan sahabat adalah kita mendiamkan diri. Jadi kita tidak terlibat di dalam menghina sahabat dan sebagainya. Cuma ini disebut di dalam kitab-kitab sirah. Jadi balik kepada kes zina. Kenapa Nabi tekankan sangat nak kena 4 orang saksi kalau kita tengok dalam masalah yang melibatkan zina? Antara salah satu hikmah dia supaya menutup jalan daripada orang melakukan tajassus, menutup jalan daripada orang pergi mengintip kesalahan orang lain. Itu benda yang menjadi hikmah. Kenapa Nabi nak 4 orang saksi? Dan 4 orang saksi nak melihat kelakuan zina bukan benda mudah. 4 orang saksi nak melihat, susah nak dapatkan 4 orang saksi. Begitulah susahnya nak sabitkan orang dengan kesalahan zina. Banyak nanti kita boleh bincang di Malaysia, banyak kes melibatkan ini. Bab membuka aib orang dan sebagainya, ini satu dosa yang besar. Ada kes di mana seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, inni wajadtu imra'atan qabbaltuha lamastuha fa'altu biha kulla syai'in ghairi anni lam ujami'ha. Wahai Rasulullah, aku jumpa seorang perempuan, aku peluk perempuan tu, aku cium perempuan tu, aku buat semua benda dengan perempuan tu, cuma tak jimat je. Dia minta, ya Rasulullah, hukumlah aku. Nabi diam. Dia datang sekali lagi, ya Rasulullah, aku buat ni, aku buat ni, aku buat ni, jimat je tak, hukum aku. Nabi diam. Kerap sangat dia duduk kata. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu duduk dengan Nabi. Umar kata, "Lau satara ala nafsihi, satarahu Allah alaihi." Kalau budak ni dia tutup mulut dia, tutup kesalahan diri dia sendiri, maka Allah akan tutup kesalahannya. Nabi tak kata apa. Cuma apabila orang tu berlalu, Nabi kata, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu menutup kejahatan. Jadi cukuplah sekadar dia melakukan solat, dengan solat itu menutup kejahatan. Tapi bila dia buat zina, dia kena hukum lah, dosa besar dalam kes Ma'iz, dalam kes sahabat lain, Ma'iz dan sebagainya. Jadi balik kepada cerita zina. Pihak berkuasa agama kan, ataupun jabatan-jabatan agama, agensi kerajaan, apa kerja dia sebenarnya? Kerja dia adalah menutup pintu-pintu zina. Dia kena pastikan pintu zina ini tertutup. Tempat yang memungkinkan orang zina dia tutup. Perilaku-perilaku yang memungkinkan orang berzina ditutup. Itu keperluan dia. Tetapi bukan pergi tajassus orang. Itu tak boleh. Orang kata banyak sangat orang berzina, kita kena pergi tajassus. Tak, bukan begitu. Kalau banyak orang berzina, engkau tutup aib orang, tutup jalan untuk berzina. Antara sebab orang berzina, susah nak kahwin, permudahkan bagi orang kahwin. Betul orang tak berzina lah. Kahwin ni bukan masalah. Bukan masalah jabat agama kan, masalah mak bapak pun serupa juga. Bukan budaya kahwin cukup. Kita kena jadi ejen perubahan kot. Kalau tak boleh ada inti anak-anak kita, kita kena jadi ejen perubahan.
kan kahwin. Jadi subhanallah, bincang aja Zubira baru ni kan. Bukan bincang kami nak kahwin. Bincang tentang orang lain kahwin. Azira. Ayat Tutup aib. ayat tak jelas tu. Kan orang menyusahkan proses perkahwinan tu, bila dia jadi susah, jadi berlakulah zina dan sebagainya, tersebar. Jadi balik kepada cerita, boleh tak boleh kita nak buktikan orang berzina, kita gunakan teknologi, gunakan DNA, gunakan CCTV dan sebagainya. Kalau kesalahan itu melibatkan hak manusia, kalau kesalahan tu dia pergi rompak, atau dia pergi curi, dia pergi rogol dan sebagainya, itu kita boleh datangkan beban pembuktian yang lain. Boleh datangkan DNA, boleh datangkan CCTV dan sebagainya. Kalau dia mengambil haqqul adamiyyin, hak anak-anak Adam yang lain, itu boleh. Tapi kalau kesalahan itu, kesalahan dia dengan Allah, dia minum arak, ataupun dia berzina, benda-benda ini tak boleh dipakai. Sebab Nabi melarang untuk tajassus. Tak boleh pakai cara DNA dan sebagainya. Orang kata tak, kita nak cari juga orang berzina. Kadang-kadang orang tak faham, di sebalik hukum hudud ni, bukan nak mencari sangat kesalahan tu. Dalam banyak kes, kesalahan wujud. Kan dalam kes Ma'iz bin Malik pun semua kan, bila sahabat mengaku, Nabi berpaling, Nabi tak tengok dia. Sebab kalau boleh kau tarik balik dakwaan kau duduk diam. Tapi bila dia berkali-kali beritahu kat Nabi, aku memang berzina, betul aku berzina, lepas tu baru Nabi hukum. Jadi dalam kes ni, bukan kerja kita bersusah payah, bersungguh-sungguh pergi buktikan. Kerja kita bersungguh-sungguh tutup pintu zina. Itu betul kerja kita. Tapi jangan sampai ke tahap tajassus dan sebagainya. Orang kata kadang-kadang apa ni, saya tak nak sebut betul tak betul, tapi dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim kan, bila kes liwat, betul tak betul itu bukan urusan kita. Cuma nak cerita satu bab. Apabila orang datangkan hujah, orang kata kita kena dedahkan aib dia sebab dia ni orang penting. Orang penting yang mungkin nak jadi Perdana Menteri, jawatan dia penting, sebab tu kita kena dedahkan aib. Alasan ni tak boleh pakai. Siapa sekalipun orang tu, kalau kesalahan tu kesalahan peribadi, kita tak boleh buka aib. Kesalahan tu melibatkan harta benda negara, ketika itu kita buka aib. Sama dengan kes Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah kan benar, jawatan paling tinggi, tapi Umar tak pakai alasan, oh disebabkan dia governor, tak apa kamu boleh tuduh dia. Alasan tu tak terpakai. Walaupun dia governor, Umar telah menghukum 3 orang yang melakukan pertuduhan ke atas Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi balik kepada cerita hadis ni, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Para ulama, antara benda yang dibahaskan dalam kes qismah ataupun qisamah. Qisamah ni kalau orang tu dibunuh, dia dibunuh di tempat yang orang tak tahu siapa bunuh dia. Dia pergi satu kampung, contohnya berlaku kepada Abdullah bin Sahal, sahabat Nabi. Dia pergi ke Khaybar dengan adik-beradik dia, pergi ke Khaybar. Dia dibunuh di Khaybar. Ada kesan pembunuhan, dia dibunuh. Datang kepada Nabi SAW, dia mengadu. Kata, ya Rasulullah, Yahudi telah membunuh adik-beradik aku, Abdullah bin Sahal. Nabi tanya kepada saudara dia yang datang kepada Nabi SAW, kau nampak tak siapa yang bunuh? Datangkan bukti. Saudara kata, aku tak nampak lah siapa yang bunuh, tapi aku tahu dia dibunuh oleh Yahudi. Nabi panggil Yahudi. Lalu berlakulah Al-Qisamah. Al-Qisamah artinya Nabi minta 50 orang Yahudi bersumpah mereka tidak membunuh Abdullah bin Sahal. Jadi 50 orang Yahudi ni datang bersumpah mereka tak bunuh. Apabila mereka bersumpah mereka tak terlibat dalam pembunuhan Abdullah bin Sahal, Nabi bayar kepada keluarga dia dengan duit sedekah, dengan duit Baitul Mal. Ganti balik 100 ekor unta kepada dia. Sebab Yahudi tak boleh tuntut mereka bayar, sebab tak tahu siapa yang bunuh. Dan apabila orang-orang penting Yahudi datang, Nabi suruh mereka sumpah, semua bersumpah kami tak bunuh. Jadi Nabi keluarkan duit Baitul Mal. Jadi dalam kes ni, yamin ala man ankar. Yang dituduh siapa? Yang dituduh Yahudi. Ada bukti tak? Tak ada bukti.
Maka Nabi minta mereka bersumpah. Setelah mereka bersumpah, bukan mereka yang bayar, Nabi yang bayar dengan duit Baitul Mal, dengan duit sedekah. Para ulama bahas, duit zakat ni boleh tak guna buat tolong orang bayar benda-benda begini? Zakat kan adalah asnaf dia kan? Boleh tak bagi kepada selain asnaf? Ulama khilaf. Sebahagian ulama mereka pakai hadis ni, mereka kata boleh. Sebab dalam kes Abdullah bin Sahal ni, keluarga dia nak bantuan, duit zakat tu ada, boleh bagi kepada dia. Dengan syarat, dengan izin pemerintah. Tuan-tuan, zakat ni satu kita kena jaga. Zakat tak boleh bayar kepada orang lain lah. Ini penting. Zakat mesti bayar kepada pemerintah. Saya saja kita kutip zakat. Kadang-kadang orang buat persatuan kan, persatuan ke parti politik apa, dia kutip zakat. Tak boleh. Zakat mesti dibayar kepada pemerintah yang sah ataupun wakil pemerintah. Itu hak dia. Kalau kita pergi bayar kepada orang lain, pemerintah boleh lawan kita. Dia boleh isytihar perang kepada kita. Sebagaimana Abu Bakar isytiharkan perang kepada orang yang tak nak bayar zakat. Zakat fitrah boleh tak? Zakat fitrah boleh. Fitrah ini hikmahnya nak bantu orang di hari raya. Kita boleh kutip-kutip beras ke, nak ganti dengan duit, bagi kepada orang terus, itu boleh. Zakat tanaman, zakat emas, zakat simpanan ke semua ni kena bagi kepada pemerintah. Jadi balik kepada khilaf tadi. Sebahagian ulama kata pemerintah boleh ambil duit ni bagi kepada orang lain. Kampung tu tak ada jambatan, dia buat jambatan ke apa ke. Kalau keperluan terdesak dengan izin pemerintah, boleh. Cuma pandangan Imam Syafi'i dan juga Ibn Hazmin Al-Andalusi, pemerintah tak boleh bagi duit zakat melainkan kepada asnaf. Duit Baitul Mal kalau dikutip kerana zakat, haram digunakan untuk staf Baitul Mal buat hari terbuka ke hari keluarga. Haram. Kalau mereka buat, guna duit tu, mereka berdosa besar. Kalau nak guna juga, sebahagian ulama kata urusan yang terdesak. Dalam kes yang terdesak boleh guna, tapi dengan izin pemerintah. Kalau tak terdesak, itu tak boleh guna langsung. Jadi ini kena jaga. Kadang-kadang pusat zakat ataupun persatuan-persatuan yang kutip zakat, dibenarkan dia kena jaga. Duit zakat dengan sumbangan biasa, dia kena asingkan. Kalau persatuan tu dia nak run persatuan dia ataupun badan kebajikan dia ni, dia ambil duit sumbangan biasa boleh. Bayar gaji pekerja dia, nak beli komputer ke, nak audit, itu boleh. Tapi duit zakat tak boleh guna untuk tu. Zakat mesti diberi kepada orang yang layak menerima zakat. Baik, balik kepada al-bayyinah, bukti. Para ulama menyebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa kena datangkan bukti. Bukti ni ada banyak jenis. Satu bukti, 2 orang saksi dalam kes bunuh dan sebagainya, ataupun 4 orang saksi dalam kes minum arak, ataupun 2 orang saksi dalam kes harta, hutang piutang dan sebagainya. Kalau tak ada 2 orang lelaki, 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Ulama khilaf, boleh tak perempuan jadi saksi dalam undang-undang jenayah? Ini khilaf. Sebahagian ulama berpandangan tak boleh. Dia mesti lelaki. Min rijalikum. Tapi Ibn Hazmin dia ada pandangan yang bagus. Kata Ibn Hazmin, kalau perempuan tak boleh jadi saksi kes jenayah, macam mana kalau jenayah tu berlaku di depan perempuan? Orang pergi masuk hostel perempuan, dia pergi rogo dalam hostel perempuan, orang semua nampak dia. Polis tahan dia, datangkan 4 orang saksi. Dia boleh datangkan 300 saksi perempuan, laki tak ada. Sebahagian mazhab mereka sebut tak jatuh hukum, sebab perempuan tak boleh jadi saksi kes jenayah. Cuma Ibn Hazmin kata kalau begitulah kesnya, rosaklah hukum hakam syariat. Ibn Hazmin dia qiyas dengan jual beli. Kalau 1 saksi lelaki bersamaan dengan 2 perempuan, 4 saksi lelaki bersamaan dengan 8 saksi perempuan. 8 saksi perempuan nampak kes zina, itu dikira memadai. 4 saksi perempuan nampak kes bunuh, itu dikira telah memadai saksi. Kalau nak tuntut harta juga boleh dengan seorang saksi dan juga sumpah. Disebutkan dalam nas. Apa lagi bukti bayyinah? Kalau kes yang melibatkan hak anak Adam, qarinah boleh dipakai. Qarinah boleh dipakai. Dalam kes rogol, orang pergi
tengok kesan-kesan DNA yang tinggal dalam jari ke apa-apa, boleh buktikan qarinah diguna dalam kes itu. Ataupun dalam kes mencuri, rompak dan sebagainya boleh dipakai. Mengedar dadah boleh tak patutnya? Guna qarinah. Tak ada saksi. Ini khilaf lah. Cuma ikut pandangan fiqh klasik, selagi dia tak menyusahkan orang, dia seorang buat salah, dia tak boleh. Antara bukti yang paling kuat adalah Al-Quran. Kan dalam kes Abdullah bin Ubay bin Salul, dalam apabila dia bersama dengan sebahagian daripada sahabat Nabi dalam perang Bani Mustalik. Dalam perang Bani Mustalik, Nabi dan para sahabat Nabi keluar pergi perang dengan Yahudi. Ketika itu ada dua orang, Muhajirin dan Ansar, nak ambil air. Bila berebut ambil air, mereka bergaduh. Sinan bin Wabar dan juga Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari. Sinan bin Wabar adalah orang Ansar. Jahjah bin Sa'id, dia adalah orang Muhajirin, orang yang ada ikatan dengan Umar. Jadi Sinan, dia pergi nak ambil air, Jahjah pergi nak ambil air. Apabila mereka bertembung dua orang, bergaduh, dua orang tu, Jahjah kata kepada Sinan, "Ya lal muhajirin." Dia seru nama muhajirin, menyebutkan kaum dia. Sinan pula kata, "Ya lal ansar." Dia bunyi-bunyi asabiah sikit. Yang ni seru muhajirin, yang ni seru ansar. Pergaduhan antara dua orang ni sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay dia pergi kepada semua orang-orang Ansar. Dia ni munafik besar di Madinah. Dia beritahu kepada orang, tengok, kamu bagi negeri kepada mereka, kamu bagi makanan kepada mereka, kamu bagi kemudahan kepada mereka. Sekarang mereka nak lawan kita. Abdullah bin Ubay kata, "Sammin kalbak ya'kulak." Orang-orang Muhajirin ni diumpamakan kamu bagi makan kepada anjing kamu, lepas tu anjing tu makan kamu. Dia pergi sebut kepada orang-orang Ansar. Dia marah dengan asabiah dia. Dan disebut kepada mereka, "La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal." Dia beritahu kepada mereka, apabila kita balik ke Madinah, orang-orang yang mulia akan menghalau keluar orang-orang yang hina. Tuan-tuan, sebelum kita sambung kisah ni, kita kena jaga. Kadang-kadang sikap begini ada dalam jiwa kita kan. Kadang-kadang dia berlaku. Apabila orang bergaduh, ada orang tu berjasa dengan kita banyak, dia bergaduh dengan orang, dia bergaduh dengan orang yang kita sayang, kita marah dia dengan bentuk yang sama. Kita tengok orang ni, kita bagi kat dia kemudahan, kita bantu dia, dia main hentam kita. Ini perkataan sama macam Abdullah bin Ubay. Asabiyah. Dua bangsa ke, dua kaum ke, dua keluarga ke, dia jadi benda yang sama. Apabila bergaduh, dia berpegang dengan asabiyah. Jadi, ketika Abdullah bin Ubay dia beritahu ke orang, sampai kat Madinah nanti kami nak halau Nabi keluar. Seorang sahabat Nabi, Zaid bin Arqam, dia muda ketika tu. Zaid bin Arqam dengar. Dia dengar, dia pergi kepada Nabi SAW, bagi tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Sinan bergaduh dengan Jahjah, ini yang berlaku." Kemudian Abdullah bin Ubay kata, "La in raja'na ila al-Madinah," bila kami balik ke Madinah, "la yukhrijanna al-a'azzu min al-adhal." Yang mulia akan menghalau keluar yang hina. Nabi duduk dengan Umar pada ketika itu. Umar kata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib 'unuqa hadha munafiq." Umar macam biasa terima dia. "Ya Rasulullah, biarkan aku cantas kepala munafik." Banyak teks Umar benda yang sama ya. Kemudian Nabi SAW sebut kepada Umar, "La yatahaddatsun nas anna Muhammad kana yaqtulu ashabahu." Jangan bunuh dia. Aku tak nak nanti orang kata Muhammad ni bunuh sahabat dia. Ini PR kena jaga. Nabi ajar, media kena jaga. Antara sunnah Nabi kena jaga. Wajah tu kena jaga. Boleh nak bunuh dia, tapi Nabi kata ke Umar, jangan bunuh dia. Nanti aku takut orang kata kita ni puak yang bunuh kawan sendiri. Baliklah Abdullah bin Ubay, Zaid bin Arqam dah mengadu kepada Nabi SAW. Ketika dia balik, dia jumpa dengan Nabi SAW. Nabi tanya dia, "Betul kau ucap begitu?" Abdullah bin Ubay kata, "Tak, sumpah aku tak ucap." Munafik dia suka sumpah palsu. "Memang aku tak ucap." Dia salah dengar kot. Dia salah dengar. Betul, orang-orang Ansar yang masih lagi percaya dengan Abdullah bin Ubay, mereka kata, "Zaid bin Arqam ni budak kecil, masih muda, mungkin dia salah dengar kot." Tak betul, Abdullah bin Ubay tak cakap. Ketika itu Nabi sedih.
Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia, bila ditafsirkan ayat ni, Nabi keluar pada ketika itu dalam keadaan Nabi tak pernah keluar. Nabi keluar, Nabi jalan seorang. Nabi jalan, Nabi tinggalkan para sahabat. Nabi jumpa dengan Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr seorang pemimpin besar di kalangan Ansar. Usaid tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau keluar? Biasanya engkau tak keluar. Waktu begini engkau bukan pergi perang, engkau tak keluar. Kenapa engkau keluar ketika ni?" Nabi kata, "Tengok adik-beradik kamu ni, sepupu-sepupu kamu ni telah kata kat aku, nanti sampai kat Madinah, kami nak halau orang yang hina keluar. Yang mulia akan halau orang yang hina keluar." Maka kata Usaid bin Hudayr kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kemuliaan ini pada engkau. Kami ni satu kaum yang hina. Kami satu kaum yang berpecah belah. Engkau datang tu bawa kemuliaan." Usaid beritahu kat Nabi SAW, Abdullah bin Ubay, dia ni nak jadi pemerintah. Asalnya itu niat dia nak jadi pemerintah. Dan hampir-hampir kami nak angkat dia jadi pemerintah. Tapi apabila engkau datang ya Rasulullah, kami sepakat untuk angkat engkau, lalu kami tak pilih dia. Jadi sebab kami tak pilih dia, sebab tu dia buat begitu. Maka Nabi pun rasa tenang dengan apa yang disebut oleh Usaid bin Hudayr. Nabi pun balik semula ke Madinah. Tentu orang Ansar ni pengorbanan mereka hebat. Madinah tu negeri mereka. Bayangkan Malaysia kan, orang luar datang, tiba-tiba orang luar tu pegang pemerintahan, orang akan marah. Tapi di Madinah yang berlaku sebaliknya. Orang Muhajirin mereka datang ke Madinah. Tanah Madinah itu tanah Ansar. Macam Ismail katalah, tanah Malaysia, tanah Melayu. Tanah tu Ansar punya. Apabila Muhajirin datang, mereka lantik Muhajirin jadi pemerintah, Nabi jadi pemerintah. Apabila Nabi SAW wafat, Abu Bakar ganti. Apabila Abu Bakar meninggal dunia, Umar ganti. Lepas Umar, Uthman ganti. Lepas Uthman, Ali ganti. Semua tu di kalangan Muhajirin. Pengorbanan mereka ni pengorbanan yang cukup besar. Lepas orang dah pilih Abu Bakar, Ansar tak tuntut dah. Tak ada kata tak patutlah Abu Bakar patut bagi kat kami. Apabila Umar dipilih, mereka tak tuntut dah. Patutnya selang sedilah, sekali bagi kat kamu, sekali bagi kat kami. Tak ada. Cuma sebahagian orang komplain lah, "Ya Rasulullah, kenapa bagi kat kami orang garang sangat? Bagi lembut sikit, kenapa pilih Umar?" Itu je orang komplain di peringkat awal. Tetapi mereka tak minta pemerintahan. Jadi balik kepada cerita ni, apabila Allah turunkan ayat menceritakan tentang sikap Abdullah bin Ubay, ketika itu ini menjadi bayyinah, bukti yang paling besar, iaitu ayat Al-Quran. Orang beritahu kepada Abdullah bin Ubay, "Pergilah jumpa Nabi, minta maaf. Nabi mungkin minta ampun bagi pihak kau." Abdullah bin Ubay kata, "Aku tak mau minta maaf kepada Rasulullah." Dan dia pun diamkan diri dia. Jadi itu berkaitan dengan bayyinah juga, iaitu apa yang datang dengan Al-Quran, juga sebagai bukti. Baik. Nabi SAW sebut dalam hadis ini, "Lau yu'tan nas bida'wahum lada'a qaum dima'a qaumin wa amwalihim." Kalau seseorang itu dapat dengan semua dakwaan dia, dia akan meminta nyawa dan juga harta benda kaum yang lain. Hadis ini menunjukkan bahawa semua orang yang mendakwa harta dan juga nyawa orang lain, dia kena mendatangkan bukti. Kalau tak ada bukti, tak diterima. Ulama bahas, kalau orang tu dia nak mati, dia beritahu, orang jumpa dia di tengah nazar, dia beritahu ke orang yang jumpa dia, "Yang bunuh aku ni si fulan." Kata Ibn Rajab Al-Hambali, kalau itu sahaja bukti yang ada, tak diterima. Tak cukup kuat untuk menjadi bukti. Tuan-tuan, bukti ni satu benda yang fleksibel lah. Di zaman Nabi SAW tak ada teknologi. Jadi apabila tak ada teknologi, mereka kena bina satu sistem yang dipercayai. Sebab itu Nabi susun sistem ini. Orang yang nak mendakwa kena datangkan bukti. Selepas zaman Nabi SAW, orang ada banyak cara untuk menjadikan kesalahan. Islam tidak rigid. Jadi dalam kes begini, Islam tidak rigid. Boleh menerima cara bukti yang baru. Semua ulama bahas, kalau tak ada bukti apa, cuma seorang je nampak, dia kata kawan kita telah membunuh, dia seorang je, pergi ke mahkamah, perkataan dia seorang tidak boleh diterima pada ketika itu.
Sebab disebabkan dia berseorangan dalam dakwaan dia. Tak cukup 2 orang, tak diterima. Sama juga dalam kes kita sebut tadi tentang zina kan. Dalam kes li'an sebagai contoh. Apabila Nabi wajibkan 4 orang saksi, pada ketika itu kan kita dah baca dulu Sa'ad bin Ubadah disebut oleh Nabi SAW. Bila seorang menuduh orang lain berzina, dia kena datangkan 4 orang saksi. Sa'ad bin Ubadah bila didengar hadis Nabi tu, dia kata, kalau aku nampak bini aku berzina, tak sempat 4 orang datang saksi, aku bunuh 2 orang. Orang marah kepada Sa'ad. Orang kata, apa Sa'ad cakap gini depan Nabi? Nabi kata, kamu nampak Sa'ad ni cemburu. Dia cemburu, minta maaf lah, jangan marah dia. Nabi dia memang kuat cemburu. Dia takkan kahwin dengan janda, dan janda dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Dia sampai ke tahap tu, cemburu betul. Memang betul-betul cemburu. Maka Nabi kata, kalau Sa'ad itu cemburu, aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Jadi seorang sahabat Nabi, Hilal bin Umayyah, dia datang kepada Nabi SAW. Kata Hilal, ya Rasulullah, aku nampak isteri aku berzina dengan Syarik bin Sahma. Aku nampak isteri aku berzina dengan Syarik. Nabi kata, datangkan 4 orang saksi, kalau tidak aku sebat belakang kau. Dia kata, ya Rasulullah, mana ada 4 orang saksi? Aku balik rumah, aku nampak bini aku berzina, nak cari mana 4 orang saksi. Nabi kita tak kira, buat main 4 orang saksi atau aku sebat belakang kau 100 kali. Tuduh orang berzina, sebat 80 kali. Dia kata, aku tak tipu. Hilal bin Umayyah kata, memang betul aku nampak dia berzina. Disebabkan aku nampak dia berzina, Allah akan selamatkan aku. Dia kata, aku tetap tak tarik balik tuduhan. Nabi kata, kalau begitu, kena sebat 80 kali. Dia kata, tak kira apa pun, memang aku nampak dia berzina. Kemudian Allah turunkan ayat dalam surah An-Nur kepada Nabi SAW. Seorang lelaki yang menuduh isteri dia berzina, dia hendaklah bersaksi dengan 4 kali syahadah bahawa dia cakap betul isteri dia tipu. Kalau dia tipu, yang kelima, kalau dia tipu, Allah melaknat dia. La'natullah alaihi in kana minal kadhibin. Perempuan tu pula disebut dalam Quran, wa yadra'u anha al'adab an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Perempuan tu pula dia bersumpah 4 kali juga. Laki dia tipu. Yang kelima dia sumpah, Allah akan marah kepada dia kalau laki dia betul. Jadi ini dalam kes Hilal bin Umayyah. Turun ayat ni, Nabi panggil Hilal bin Umayyah, Nabi panggil isteri dia. Nabi kata kepada Hilal, betul kau nampak dia berzina? Hilal kata, memang betul kau nampak dia berzina. Ayat ni turun sebab aku. Takkan aku nak tarik balik tuduhan? Tak boleh lah. Nabi kata, sumpah 4 kali. Dia sumpah 4 kali, memang dia cakap betul dia nampak isteri dia berzina. Kali kelima, dia sumpah, kalau aku tipu, Allah laknat aku. Nabi panggil isteri dia. Nabi kata, kau berzina ke tak? Isteri dia kata, tak, aku tak berzina. Nabi sumpah 4 kali. Sumpah 4 kali yang suami dia tipu. Dia pun sumpah 4 kali. Yang kelima Nabi suruh sumpah. Nabi suruh dia sebut kepada orang, kalau suami dia dicakap betul, Allah akan marah kepada dia. Dia tunduk pada ketika itu. Kemudian dia kata, la afdah qaumi sa'iral yawm. Dia kata, aku tak sanggup untuk bagi nama buruk kepada kaum aku sepanjang hari. Lalu dia sumpah yang kelima. Dia kata, aku sumpah, kalau aku tipu, Allah marah kepada aku. Pada ketika itu, laki dia sumpah 5 kali, isteri dia sumpah 5 kali. Nabi kata, okay, pisahkan mereka berdua. Anak, bila dia mengandung, jangan nasabkan anak tu kepada Hilal bin Umayyah. Dia memang mengandung ketika tu. Lepas dia mengandung, dia dah beranak anak tu, Nabi kata, tengok anak tu macam siapa? Anak tu macam Hilal ke? Anak tu macam Syarik? Mereka tengok anak tu, mereka kata anak tu macam Syarik. Nabi kata, kalaulah tidak kerana laula yamin la yakunu baini wa bainaki sya'nun. Kalau bukan kerana sumpah yang kita buat dulu, ada urusan yang aku kena sempurnakan dengan kau. Tapi dah sumpah, selesai. Ini dalam kes zina. Orang menuduh isteri berzina. Jadi tak jatuh